Tajuk utama 19 Januari, PKP berkuat kuasa di 6 lagi negeri. Isu kartel daging, 3 pegawai Makis direman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Fazidah Mustafa. 6 lagi negeri dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. PKP selama 14 hari bermula Jumaat ini melibatkan Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Perlis. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keputusan itu diambil hasil nasihat dan penilaian risiko oleh Kementerian Kesihatan KKM berhubung trend peningkatan kes positif COVID-19 di kesemua negeri tersebut. Di Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu mulai 13 Januari sehingga 26 Januari 2021 dan PKPP di Perlis. Status setiap negeri saya akan bacakan. Kedah. Di Kedah, KKM melaporkan berlaku peningkatan kes yang melibatkan beberapa kluster di dalam komuniti di seluruh negeri Kedah ketika ini. Sehingga 18 Januari, secara kumulatif sebanyak 4,411 kes positif telah direkodkan di negeri ini. KKM turut mengesahkan 5 dari 12 daerah di negeri Kedah merekodkan lebih daripada 40 kes, iaitu di Kuala Muda, Kota Star, Kulim, Baling dan Kubang Pasu. Sehubungan dengan itu, di atas penilaian risiko dan nasihat daripada KKM yang berdasarkan kepada peningkatan kes di negeri ini, kerajaan bersetuju untuk melaksanakan PKP. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, PKP di Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Perlis akan bermula 12 malam 22 Januari hingga 4 Februari 2021. Dengan pelaksanaan PKP di 6 negeri ini, seluruh negara kini berada dalam PKP kecuali Sarawak. Keberkesanan pelaksanaan PKP dapat dilihat dalam tempoh 2 minggu lagi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata, peningkatan kes COVID-19 kebelakangan ini adalah disebabkan pesakit terdedah kepada virus itu sejak 14 hari lalu, iaitu sebelum pelaksanaan PKP. Jadi kalau kita melihat kepada unjuran R0 ataupun RT kepada 1.2, kita menjangkakan pada bulan Februari iaitu minggu ketiga kita akan mendapat 5,000 kes seharian. Dan pada bulan Mac iaitu pada minggu ketiga kita dijangkakan akan mendapat 8,000 kes seharian. Jadi amatlah penting untuk kita melaksanakan iaitu PKP, dan PKP kita bermula pada 13 Januari. Kes-kes yang kita dilaporkan pada hari ini dan juga beberapa hari yang kebelakangan adalah kerana pendedahan kepada virus tersebut dalam tempoh 14 hari. 3,631 kes baharu COVID-19 dilaporkan hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini sebanyak 165,371 kes. Selangor kekal mencatatkan pertambahan kes tertinggi dengan 1,199 kes baharu. Ia diikuti Sabah dengan 526 kes serta Kuala Lumpur dengan pertambahan 521 kes. 9 lagi kluster dikesan termasuk 2 kluster perhimpunan keluarga. 14 lagi kematian direkodkan hari ini. Ia menjadikan jumlah kumulatif kes kematian di negara ini sebanyak 619 kes. Kelantan mula melaksanakan pengawasan dan pemerhatian HSO di rumah bagi individu yang disahkan positif COVID-19 susulan hospital dan pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 PKRC di negeri itu hampir mencapai kapasiti maksima. Esko Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri, Dr. Izani Hussein berkata mereka yang ditempatkan di rumah adalah dalam kategori tidak bergejala, muda dan tiada warga emas serta kanak-kanak dalam rumah berkenaan.
hospital tumpat, hospital HRPZ kita pun sudah meningkat, PKRC kita pun hampir penuh, dan sekarang kita buka pula untuk di rumah, HSO di rumah. Maknanya orang-orang yang kita ada beberapa tingkatan untuk di HRPZ, di Tumpat dan juga di PKRC. Buat masa ni kita buka lagi hari ni HSO di rumah. Pendekatan itu diambil susulan kes positif COVID-19 di Kelantan semakin meningkat dan semalam negeri itu merekodkan kes harian tertinggi iaitu 150 kes. Dr. Izani berkata susulan peningkatan kes di negeri itu, pihaknya juga dalam proses mengenal pasti beberapa lagi dewan bersesuaian untuk dijadikan PKRC sebagai tambahan kepada 5 PKRC yang sedia ada. Dalam perkembangan lain, Dr. Izani berkata kepatuhan rakyat di Kelantan terhadap prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 masih lemah, terutama di pasaraya dan pasar basah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan mesyuarat khas COVID-19 di Kota Darul Naim, Kota Baru hari ini. Pemergian bapa kepada Muhammad Nur Atullah 11 tahun akibat COVID-19 baru-baru ini mendapat perhatian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Datuk Zulkifli sempat menghubungi Nur Atullah dan perbualan mereka yang dimuat naik di Twitter rasminya turut menyentuh hati netizen. Datuk Dr. Zulkifli turut kagum dengan reaksi tenang ditunjukkan Muhammad Nur Atullah selepas kematian ayahnya Muhammad Kamil Ghazali 51 tahun di Hospital Sungai Buloh pada 15 Januari lalu. Menerusi perbualan itu, Datuk Dr. Zulkifli memohon maaf kepada Atullah kerana tidak dapat hadir menziarahinya kerana kekangan masa. Apa-apa ujian Allah tu kita sabar, kita tabah. Pakcik-pakcik menteri banyak yang sokong, bantu, dan pakcik sendiri pun kalau ada masalah telefon kepada pakcik, nanti kita tengoklah kalau yang boleh saya pakcik bantu, kita bantulah insya-Allah. Dalam perbualan itu, Atullah turut ditemani kakaknya Nur Kamilatul Alifah 26 tahun yang mengusahakan perniagaan roti secara perusahaan kecil sederhana PKS di rumah. Jenazah Muhammad Kamil selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Ketari Bentong Pahang pada 15 Januari lalu dengan bantuan hospital dan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Sementara itu, Atullah bersama ibunya Nur Azah Aziz 50 tahun dan 5 adik-beradiknya yang dirawat di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC di Maib Serdang sudah sembuh dan dibenarkan keluar dari PKRC. Datuk Dr. Zulkifli turut mengakhiri perbualan itu dengan membaca doa dan menyatakan pihaknya akan menyediakan bantuan kepada keluarga terbabit. Menteri Perpaduan Nasional Halimah Muhammad Sadiq menjadi Menteri Kabinet terbaru yang disahkan positif COVID-19. Beliau menjalani ujian saringan pada 18 Januari lalu dan sedang dirawat di Johor. Sepanjang tempoh rawatan dan pemulihan ini, Halimah akan terus memantau dan memastikan segala urusan kementeriannya berjalan dengan lancar. Sementara itu, Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz turut disahkan positif. Beliau menjalani ujian saringan selepas menjadi kontak rapat kepada Datuk Zaharin Muhammad Yassin yang menghadiri sidang medianya pada 12 Januari lepas. Kini Datuk Seri Nazri menjalani kuarantin di Hospital Raja Perempuan Zainab 11, Kota Baru, Kelantan. 3 penolong pegawai penguatkuasa Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis Johor Bahru direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan isu kartel daging. Perintah reman itu dikeluarkan Mahkamah Magistrate Johor Bahru selepas menerima permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Terdahulu, 3 pegawai Makis berusia 40 hingga 55 tahun tiba di perkarangan mahkamah pada jam 8.20 pagi dengan diiringi pegawai SPRM. Mereka sebelum ini ditahan di Pejabat SPRM Johor jam 7 malam pada Isnin kerana disyaki terlibat dengan kegiatan rasuah berhubung kemasukan daging sejuk beku yang tidak dibenarkan Jabatan Veteriner Malaysia. Kes disiasat di bawah Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009. Dalam kenyataan media SPRM semalam, 8 suspek telah dibereman sejak 4 Januari hingga Isnin susulan pendedahan kartel daging sejuk beku yang menukar label logo halal. Mereka yang terlibat terdiri daripada pekerja syarikat,
ejen pengimport serta pegawai kerajaan. SPRM menyiasat kes berkenaan mengikut Akta SPRM 2009 yang menjurus kepada kesalahan menerima rasuah, mengemukakan tuntutan palsu serta kesalahan berkaitan pemalsuan dokumen. Buat masa ini, SPRM masih aktif menjalankan siasatan dengan menganalisis maklumat, pengumpulan bukti-bukti serta akan membuat beberapa lagi tangkapan bagi melengkapkan siasatan. Geng Elango Magna yang aktif dalam kegiatan mencuri kenderaan tumpas dengan penahanan dua lelaki berusia lingkungan 35 hingga 51 tahun di sekitar Lembah Kelang. Turut dirampas beberapa buah kenderaan termasuk lori, van dan kereta dengan nilai keseluruhan berjumlah RM102,000. Kegiatan itu tumpas menerusi oblejang pada 13 Januari lepas hasil maklumat dan berisikan bahagian siasatan jenayah. Modus operandi kumpulan ini adalah mencuri kenderaan di kawasan perumahan dan kawasan perindustrian. Kenderaan yang dicuri akan diletakkan di tepi jalan kawasan yang terpencil dan kemudian akan dileraikan, dijual dengan komponennya kepada mana-mana orang yang memerlukannya. Jadi kenderaan-kenderaan yang ditinggalkan nombor plate ataupun nombor pendaftaran tidak ditukar. Selain kenderaan, polis turut merampas 2 generator dan 49 unit skrin komputer. Hasil oblejang ini, pihak polis dapat menyelesaikan 11 kes kecurian kenderaan di kawasan Kepung khususnya dan beberapa kawasan lain di sekitar Lembah Kelang. Kerajaan tidak menolak kemungkinan untuk meminda Akta 355 bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan kepada golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuq Syari, perkara itu akan dipertimbangkan jika kadar hukuman sedia ada tidak memberi kesan kepada golongan berkenaan. Ketika ini di bawah Akta 355, individu yang didapati bersalah boleh dihukum penjara 3 tahun, denda RM5,000 dan 6 kali sebatan. Zaman kita ini kita telah bagi arahan supaya pihak berkuasa agama negeri ini memang kena buat tindakan yang tegas kepada golongan ini. Soal keberkesanan itu barangkali perlu lagi kita tambah baik dari segi penguatkuasaan dan juga kita tidak menolak kemungkinan untuk kita buat pindaan kepada kadar hukuman yang sedia ada supaya lebih memberi kesan kepada mereka. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan Food Bank Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi di Kota Baru. Menerusi program ini, Jawi dengan kerjasama masjid-masjid di wilayah persekutuan serta rakan strategik memperuntukkan RM275,000 bagi menyalurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Misi bantuan ke Kelantan hari ini melibatkan penghantaran bantuan keperluan asas berupa 5,000 kampit beras seberat 25 tan bernilai lebih RM60,000. Bantuan ini akan diagihkan ke seluruh jajahan terjejas banjir baru-baru ini seperti Pasir Mas, Tanah Merah dan Jeli. Ladang bertakung, peneroka rugi puluhan ribu ringgit. Alhamdulillah bertemu kembali. Lebih 40 peneroka di Felda Lok Heng Selatan di Kota Tinggi Johor terpaksa menanggung kerugian puluhan ribu ringgit apabila hasil sawit terpaksa dibiarkan rosak akibat banjir. Peneroka tidak dapat mengutip hasil mereka memandangkan masih terdapat takungan air di kawasan ladang. Peneroka Muhammad Zai Ibrahim berkata, hampir 3 minggu beliau tidak dapat bekerja dan mengalami kerugian hampir 6 tan hasil kelapa sawit. Macam sekarang, kalau ikut hasil walaupun dah kurang hasil, dalam 5 tan ataupun 6 tan, mungkin bulan ini blok saya hanya dapat 2,5 tan ataupun 3 tan je. Hanya kerana masalah ini. Lebih kurang 100 ekar lah senang cerita. Peneroka Ahadin Iran mendedahkan punca utama takungan disebabkan tiada penyelenggaraan anak sungai secara sistematik meskipun aduan telah dibuat berkali-kali. Selama ni JPS selama ni memang tak ada. Saya dah puas masuk Facebook ke apa ke, ini pun tak ada. Tak ada tindakan. Tukinah Parjo pula meluahkan rasa kecewa
kerana masalah sama berlarutan sejak sekian lama dan ia menyukarkan pekerja untuk turun ke ladang sekaligus menjejaskan pendapatan mereka. Masalahnya kebun kita ni kalau dilanda banjir kan, kita memang tak dapat hasil yang sepenuhnya lah. Kalau katakan harga ada pun, tapi buah tak boleh nak dituai. Masalah budak-budak yang nak memotong pun tak boleh nak masuk. Ketua Peneroka Felda Muhammad Bakar memberitahu penyelenggaraan di Sungai Terbabit diakui telah lama tidak dibuat sejak bertahun lalu. Bila musim banjir, dia akan jadi sempit lah. Dia akan jadi sempit dan jadi harapan kita kalau boleh sungai ini dibersihkan setiap sekurang-kurangnya 2 tahun sekali lah. Sementara itu, Adun Johor Lama Rosleli Johari mendakwa masalah itu dibimbangi memberi kesan masa panjang kepada pendapatan peneroka. Jadi saya amat berharap pihak JPS yang bersama-sama kita pada hari ini akan dapat membersihkan untuk menyusutkan air di sini dengan kadar segera supaya air-air ini dapat kurang. Kerugian peneroka melibatkan kira-kira 480 hektar kawasan ini akan kami suarakan kepada Jabatan Pengairan Saliran JPS Daerah Kota Tinggi esok. Lega dan bersyukur, itu ungkapan yang diluah peniaga golongan B40 dan pemandu teksi apabila ditanya reaksi berhubung pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Permai yang diumumkan semalam. Jelas mereka bantuan itu sedikit sebanyak dapat mengurangkan kegusaran mereka ketika menjalani Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Laporannya bersama Khadijah Faisal. Peniaga makanan Nur Azuraini Muhammad Zain 36 tahun berkata sejak awal PKP 2.0 dia mengalami kerugian hingga 80% dan bantuan Permai kepada peniaga dapat membantunya melangsaikan bil-bil tertunggak selain menampung perbelanjaan keluarga. Kita bayar sewa kedai pun tak lepas sebab customer pun ramai yang daripada office, budak Sogo semua banyakkan cuti kan. Orang macam customer luar pun tak ada dah. So sekarang ni kita rasa macam lega lah kalau dapat bantuan daripada kerajaan. Sementara itu, bayaran BPN 2.0 yang dipercepatkan kepada 21 Januari diikuti bantuan prihatin rakyat dan penambahbaikan program iSinar sedikit sebanyak meringankan golongan yang terjejas pendapatan. Lega lah dengar macam tu, lagi-lagi orang cakap dengan kampung yang sekarang ni banjir. Saya asal daripada Kelantan, so baguslah dengar orang cakap dengan adanya benda tu kan, saya dapat tahu terus call mak ayah kan. Itu semua bagi tahulah dah ada orang cakap insentif yang itu ini. Kalau macam permohonan kategori yang kedua pun semalam dapat tahu yang 1,000 dulu dia akan bayar kan. Baguslah macam tu. Contohnya saya sendiri, saya antara salah seorang yang boleh dapat iSinar lulus, alhamdulillah. So saya nasihatkan kepada those yang dapat kira janganlah terlalu boros and then kita spend ikut requirement kita lah. Sebenarnya kita tak tahu pandemik ni until when kan. Rasa syukur turut dikongsikan seorang pemandu teksi Rosman Abdul Karim 70 tahun. Teksi betul-betul hanya satu hari dapat 2-3 penumpang saja satu hari. So nak bayar sewa pun kadang tak cukup. Tapi alhamdulillah PM dah bagi 500 tu, duit tu kita boleh buat belanja dapur dan lain-lain lagi lah. Pelaksanaan PKP 2.0 dan proklamasi darurat menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Namun usaha terus bermuram durja kerana kerajaan masih terus mendengar dan membantu masyarakat di luar sana. Dengan pelbagai kemudahan dan juga bantuan yang diberikan di bawah Permai ini haruslah digunakan dengan sebaik mungkin dan haruslah terus bermuhasabah diri kerana yang sakit, yang perit dan yang sedih itu bukan sekadar kita tetapi seantero dunia. Khadijah Faisal, Berita Al-Hijrah. Mangsa banjir di Hulu Dungun yang terjejas teruk baru-baru ini mampu menarik nafas lega dengan peruntukan RM200 juta menerusi Permai yang diumum Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Bantuan bagi membaiki rumah benar-benar mengubati kesedihan mereka yang pada hakikatnya tidak mampu untuk membaik pulih rumah masing-masing selepas ditimpa bencana itu. TV Al-Hijrah sempat menemui mangsa banjir di kampung tersusun dan mereka bersyukur kerana turut diberi perhatian selepas dilanda musibah banjir. Muhammad Jusoh, 67 tahun yang tidak bekerja dan hanya bergantung bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM RM200 sebulan sememangnya tidak mampu membaiki kerosakan rumah.
bersetuju memanglah kita bersetuju. Walau kata besar kuman pun atas batu orang tu yang disalurkan. Tak kisahlah apa dia kata besar mana pun tak kisah. Tapi kita orang terima alhamdulillah je. Asalkan sampai kepada sasar. Kebanyakan penduduk di kampung ini hanya bekerja sebagai petani dan penternak dengan pendapatan tidak seberapa, sedangkan kerosakan kediaman serta peralatan rumah yang dialami agak besar. Rumah kita pun ada rosak, mana sedikit banyak pun mana perlulah bantuan tu. Mana kita berharap cepatlah sampai pada bantuan tu. Lagi pun sebab banjir ni banyak kerosakan yang kerosakan berlaku. Jadi kita memang memerlukanlah bantuan tu daripada kerajaan. Sebab sekarang ni pun musim PKP . Jadi nak kerja pun susah. Mana kita harap daripada itu kerajaan bantuan dia. Semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bantuan awal berjumlah RM200 juta bagi membaiki infrastruktur kecil dan rumah terjejas banjir serta keperluan lain untuk Mang Sabah. Selain itu, peruntukan RM50 juta telah disalurkan kepada Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara di bawah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Ia bagi membiayai kos operasi bencana sepanjang musim tengkujuh atau monsun timur laut. Tergolong dalam kategori syarikat keperluan atau essential, Phoenix Global Sdn Bhd komited dalam memastikan produk asas keperluan rumah tidak terputus bekalan. Menyahut cabaran ketika pandemik COVID-19, syarikat pengeluar bahan pencuci nama Bailo terus beroperasi bagi memenuhi permintaan produknya yang terdiri daripada bahan pencuci, pembasmi kuman, hand sanitizer serta produk penjagaan diri. Bahan pencuci antara barangan yang mendapat permintaan tinggi ketika pandemik COVID-19 memandangkan orang ramai mahu memastikan tahap kebersihan bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga kebersihan rumah dan premis. Kami dari Phoenix Global Sdn Bhd adalah pengeluar dan pembekal pengedar bahan pencuci di bawah jenama Bilo. Kami bermula beroperasi dari tahun 2015 dan kami telah menghantar produk-produk kami ke rangkaian pasar raya, kedai runcit, kedai berangkai dan pengguna-pengguna di industri. Pada MCO tahun lepas, kami telah menerima kebenaran untuk mengeluarkan produk kami dan daripada pihak MITI dan kami juga telah menerima kebenaran dari pihak KBDN HAP untuk mengedarkan produk kami iaitu memastikan bahawa apa yang dihasilkan oleh kilang dapat dihantar kepada pelanggan-pelanggan yang telah membuat pesanan untuk produk kami. Phoenix Global Sdn Bhd berharap produk keluaran jenama Bilo ini mendapat tempat di hati pengguna sebagai menyokong keluaran produk tempatan, malah ia turut dijamin kualitinya. Buat masa ini, Phoenix Global mahu mengukuhkan jenamanya di peringkat tempatan sebelum meluaskan pasarannya ke luar negara. Dan berikut ikuti paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Mangsa banjir bersesak di terminal bas. Lembaga Tabung Haji melantik Wan Endari Muhammad Saad sebagai pengurus besar Movenpick Hotel and Convention Centre berkuat kuasa 4 Januari lepas. Wan Endari mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam industri perhotelan serta hospitality dan pernah bertugas di beberapa hotel terkemuka di dalam serta di luar negara. Wan Endari yang juga pemegang Executive MBA of Entrepreneur Hospitality and Tourism Administration and Management memulakan kerjaya sebagai pegawai khidmat tetamu sebelum menyandang jawatan pengurus besar. Beliau menyertai kumpulan Accor pada tahun 2011 sebagai pengarah operasi bilik di Pullman Putrajaya Lakeside sebelum dilantik sebagai penolong pengurus eksekutif di IB Styles KL Fraser Park pada tahun 2013. Beliau kemudiannya dilantik sebagai pengurus besar buat kali pertama di Avenger Hotel Kota Kinabalu yang juga di bawah naungan kumpulan Accor. Wan Endari kemudiannya menyertai E&O Residences Kuala Lumpur sebagai pengurus hotel sebelum berpindah ke Thailand sebagai pengurus besar Impiana Resort di Koh Samui. Movenpick Hotel and Convention Centre KLIA dimiliki lembaga tabung haji dan lokasinya hanya beberapa minit dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA.
Hotel Mesra Muslim ini mempunyai 333 bilik dan suite serta ruang eksekutif dan 6 kedai makan. Kemudahan rekreasi yang berasingan ditawarkan untuk tetamu wanita. Hotel ini juga menyediakan pusat konvensyen yang sesuai untuk acara, pameran dan konvensyen antarabangsa berskala besar. Ratusan anak muda Tunisia bertindak membaling batu dan bom gasolin ke arah pasukan polis dalam satu tunjuk perasaan di ibu kota negara itu. Keganasan tercetus susulan ulang tahun ke-10 Revolusi Arab Spring. Kira-kira 300 anak muda dari daerah Itadamon turun ke jalanan dan mencetus kekecohan apabila berlaku pertembungan dengan pihak berkuasa. Polis anti-rusuhan terpaksa melepaskan meriam air dan gas pemedih mata untuk menyuraikan tunjuk perasaan. Rata-rata anak muda Tunisia tidak berpuas hati dengan hasil revolusi negara itu yang masih bergelumang dengan masalah pengangguran dan kemiskinan yang kronik. Revolusi hasil protes Arab Spring pada 2011 berjaya menjatuhkan kerajaan autokratik Tunisia. Namun kerajaan demokrasi yang mentadbir negara itu dilihat gagal mengemudi negara tersebut ke arah kemakmuran yang diingini rakyat. Ekonomi Tunisia yang sedia lemah kini berdepan cabaran lebih hebat apabila pandemik COVID-19 melumpuhkan sektor pelancongan negara itu. Kami amat memerlukan bantuan susu, lampin pakai buang dan makanan bayi. Itu antara rintihan mangsa banjir di Kalimantan, Indonesia yang terpaksa meninggalkan kediaman mereka akibat bencana yang terburuk dalam tempoh 50 tahun itu. Di Banjarmasin, mangsa banjir terpaksa berasak-asak di sebuah terminal bas yang dijadikan pusat penempatan sementara. Ramai antara mereka terdiri daripada kanak-kanak dan warga emas. Rata-rata penghuni pusat penempatan sementara itu menyifatkan mereka tidak mempunyai masalah berkaitan bekalan ubat-ubatan. Ini kerana ada petugas kesihatan yang sentiasa bersedia untuk merawat mereka. Namun masalah yang dihadapi mereka adalah kekurangan bekalan keperluan untuk bayi dan kanak-kanak. Justeru mereka mengharapkan bantuan tersebut dapat diagihkan segera. Kalimantan khususnya Banjarmasin dilanda banjir terburuk dalam masa setengah abad setelah hujan lebat tanpa henti selama 10 hari. Hilang punca pendapatan, hidup serba kekurangan dan dihimpit kemiskinan malah diuji dengan pelbagai cabaran di luar kemampuan. Bayangkan ia terjadi kepada diri kita sendiri atau keluarga yang tersayang. Sama-samalah kita menyumbang ke tabung bencana dan kecemasan Malaysian Relief Agency sekarang kerana dalam rezeki kita ada rezeki mereka. Sedekah pencetus barakah. Saya ni OKU. Suami saya dah besar dia. Umur dia 75. Sebab suami saya driver. Dia macam ada kerja dengan sini. Bapak makan kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je. Membantu kami. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan ketinggalan menyaksikan 60 minit bersama Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia yang dihoskan Amin Idris jam 9 malam ini. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.